Satu hari di sebuah masjid ni, seorang pemuda ni dia datang ke masjid. Dia datang tu isyak masa tu 8.30. Dia datang 8.40. Dia datang tu tujuan dia. Dia nak solat isyak berjemaah. Kemudian lepas isyak dia nak bernikah. Orang belah-belah utara ni nikah malang. Kalau belah KL biasa malang pun ada, tapi kebiasaan siang. Kalau belah-belah Pahang siang, Kelantan biasa malang. Belah-belah utara ni orang kata ke saya biasa malang. Dia tak tahulah orang kata. Tak pernah nikah lagi di sana. Baik. Kalau Melaka? Ada malang, ada siang. Nikah ni tak kisah, boleh Melaka. Pagi boleh, tengah hari boleh, petang boleh, malang boleh. Pagi nikah bini pertama contoh. Tengah hari bini kedua. Petang bini ketiga. Malang tak nikah dah, kena tikang dengan bini pertama. Apa? Ya tak boleh orang puan dia marah apa tu. Baik. Jadi dia mari seorang, keluarga laki ni 30 orang. Pengantin puang seorang. Keluarga pengantin puang 30 orang juga, lebih kurang lah. Dia mari tu nak solat berjemaah, kemudian lepas solat isyak dia nak nikah. Baik. Jadi masa dia sampai tu, dia isyak 8.30, dia sampai 8.40. Dia anggar dah, aku sampai ni makna kata orang komat lah. Dia tahu biasa lepas apa ni, lepas 10 minit lepas masuk waktu orang komat. Cumanya dia sampai malang tu tuan-tuan puan-puan, ustaz hak ngajar malang tu dah habis lagi ceramah. Biasa ceramah dia akan tarik sikit 10 minit 15 minit betul. Maka dia tengok tak habis lagi ceramah. Dia pun takkan nak balik, jauh pula nak datang. Dia pun duduk di bucu masjid, ujung sekali duduk sambil main telefon. Dia bukan datang nak dengar orang kuliah. Dia datang nak solat, kemudian lepas solat nak nikah. Nikah tu penting, tak dapat solat tahan kira lagi. Nikah tu penting. Jadi oleh kerana dah habis lagi ngajar, duduk di belakang main telefon. Ustaz malam tu tuan-tuan, dia ngajar bab solat. Solat berjemaah dalam bab menegur imam. Kita ni masuk waktu azan dulu ke? Tak ada. Kita tanya pasal kali pertama kalau biasa kalau Selangor dia azan dulu. Kemudian sambung. Kalau Pahang biasa dia sambung terus. Macam malam ni lah. Setengah tempat kita kuliah dia khabar berhenti jap nak azan. Lepas azan dia qomat terus. Kau upal dia mana pula. Dadang wallahu alam gitu. Baik. Jadi ustaz malam tu ngajar bab solat berjemaah dalam bab tegur imam. Imam ni tuan-tuan, bila kita solat jemaah, biasa ada kadang seorang makmum, kadang ramai makmum. Imam biasa mesti seorang. Jarang imam 2 orang sekali sembahyang. Maka bila imam ni seorang, imam ni kebanyakannya dilantik dari kalangan manusia ke jin ke robot? Manusia. Bila manusia tidak lari daripada melakukan kesalahan dan kesilapan tu. Maka jadi dalam bab fiqh ulama susun ada cara imam yang perlu kita tegur. Nak tegur tu imam. Cuma ingat tuan-tuan saya pesan, kita nak tegur imam yang salah ni, pastikan kesalahan yang imam buat ni kita tegur imam faham. Ada kesalahan yang imam buat, kita tegur imam tak faham. Tak usah tegur. Kesalahan yang imam buat, kita tegur imam faham. Contoh, imam naik rakaat ke-5 solat isyak. Isyak 4 rakaat je. Tu imam hampir kuda ni pening lah. Naik 5 rakaat. Bukan imam sini. Naik 5 rakaat. Kita makmum duduk tahiyat akhir berapa? Imam seorang bangun. Maka seorang belakang imam. Tak kira siapa tapi biasa bila lah. Kena tegur tu imam. Tegur macam mana? Tu imam rakaat lebih tu. Tegur gitu. Balik awal mu kalau tegur gitu. Tegur subhanallah. Niat untuk zikir. Ataupun niat zikir pun ya, nak tegur pun ya, 2 niat dalam 1 subhanallah. Tengok imam, imam lebih rakaat, subhanallah. Imam ni tuan-tuan, kalau keadaan gini situasinya, kalau kita tegur agak-agak imam faham tak? Faham lah, pasal dia tengok suara dari bawah, dia paling sikit, orang duduk tahiyat akhir semua. Maka dia pun akan duduk semula membetulkan keadaan. Ini kesalahan yang imam buat, kita tegur imam faham. Ada kesalahan yang imam buat, kita tegur imam tak faham. Contoh, imam naik rakaat kedua solat isyak. Allahu Akbar. Kita belakang imam. Kita nampak kain tu imam koyak. Tak besar mana, besar pinggang. Nampak aurat tu. Maka boleh tak tegur? Boleh tak tegur?
Boleh tegar, tapi kalau tegar imam faham tak agak-agak? Tak faham. Sebab tu jangan tegar. Ulama ajar cara lain. Ni gak setengah tempat je tegar juga. Dia tak tahu dia tegar kak. Dia tahu kena tegar, dia tak tahu pun situasi kena tegar macam mana. Jadi dia tengok keluar koyak, dia tegar. Keluar koyak, subhanallah. Tu imam dah apa aku salah Subhanallah. Kenapa pula aku salah rakaat? Cukup. Subhanallah, kenapa? Dah mana dia tahu barang belakang bukan ada side mirror pun nak tengok. Bang, maka ada cara lain. Cara mana? Ulama ajar seorang belakang imam biasa bila lah. Jalan 2 langkah berhenti dulu. Jalan pula 2 langkah pergi berdiri betul-betul sebelah imam, kiri ataupun kanan. Faham? Imam pula bila ada orang mari ganti sebelah, jangan terajang pula muka orang ni. Orang ni mari nak ganti kita sebab kita ada salah. Cuma kita tak tahu apa salah kita. Dah ada orang mari ganti sebelah, sahih kita ada salah. Maka imam tugas dia keluar. Kalau ada tingkap ke benda boleh keluar ikut tingkap, tapi kalau nak keluar ikut jemaah, jangan keluar ikut lintas jemaah. Faham? Jangan potong sah gitu, jangan. Nak keluar kena keluar ikut celah-celah jemaah. Jangan banyak orang di lintas depan mengganggu orang sembahyang, haram, berdosa tak boleh. Kena lalu kok celah-celah. Tengok ada celah lalu. Dah kalau nak lalu tak ada celah. Kena pula. Ulama ajar imam ni hulur tangan isyarat suruh buka. Makmum tolong ingat bila imam hulur tangan ada 10 saf, 10-10. Buka sikit ruang kodai imam tu boleh lalu lah. Kalau imam ni si kecil kalau saya imam besarlah sikit. Faham? Buka kodah hak boleh lalu. Faham? Maka 10 saf, 10-10. Buka sikit. Tu imam buat gini buka. Ingat tu. Lama kat hulur tangan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Boleh kira. Faham? Jadi lebih kurang gitulah ustaz tu ajar malam tu. Jadi pengantin hak di belakang tadi tuan-tuan, pengantin lelaki tu, secara tidak sengaja dia dapat satu ilmu. Hak tu orang untung orang datang kuliah ni. Walaupun asalnya mari bukan nak belajar, tapi oleh kerana berkatnya majlis ilmu, dia duduk di belakang pun dia dapat ilmu. Jadi pendekkan cerita, lepas sembahyang Isyak bernikahlah mereka. Kemudian lepas nikah ni Khamis malam Jumaat. Jadi lepas nikah ni dia balik rumah ayah kepada isteri. Orang panggil benda sini ayah mertua, pak mertua. Kalau kampung saya panggil father in law. Maka balik rumah ayah mertua. Dia nikah tu Khamis malam Jumaat. Esok tu tuan-tuan, subuh pagi Jumaat, dia ke ayah mertua dia solat subuh berjemaah di masjid. Kali pertama dalam hidup dia solat subuh berjemaah. Dulu masa bujang solat subuh kat rumah je, pukul 10.30. Dah jadi suami orang dah, jadi stok laki orang dah, kena mari juga mari jemaah pakai baju Melayu, pakai samping, tak pakai serban, pakai tengkolok. Dah pengantin. Tak apalah tengkolok, dia bawa juga kerih bubuh pinggang. Nak buat ke mana? Bahan bodoh itu. Baik. Jadi sampai masjid itu, jadi orang Qomat, tok imam, belakang tok imam ayah mertua dia, sebelah ayah mertua pengantin lelaki tadi, kemudian makmum lebih kurang 200 orang. Masjid besar, masjid daerah. Maka mulalah mereka solat subuh pagi Jumaat. Tok imam pun baca Al-Fatihah, kemudian lepas Fatihah, solat subuh pagi Jumaat, rakaat pertama biasa baca surah benda? Surah Sajadah. Masjid ni buat tak? Surah ni buat dah? Alhamdulillah. Maka baik. Jadi imam pun baca surah Sajadah, Alif Lam Mim. Kemudian ayat Sajadah nombor berapa? Ayat Sajadah nombor 15. Innama yu'minu bi ayatina alladhina idza zukkiru biha kharru sujada wa sabbahu bihamdi rabbihim wa hum la yastakbirun. Kemudian tu imam akan sujud. Dia kata sujud, dia panggil sujud dah. Sujud sajadah. Allahu Akbar. Ayah mertua dia pun Allahu Akbar. Makmum 200 orang tadi Allahu Akbar. Pengantin sekor ni dia tak sujud. Bapa tak sujud? Dia ingat imam lupa rakaat. Bang, biasanya dia tengok lepas Fatihah, lepas surah, rakaat, i'tidal, baru sujud. Pagi tu dia dah lah belakang imam. Dia tengok imam dak rakaat, dak i'tidal, terus sujud. Dia dak sujud, dia ingat imam salah. Bang, dah mana pula imam dak rakaat terus sujud? Teringat ustaz ajar malam. Kalau imam salah, tegar tak imam subhanallah. Jeng pengantin. Dah tu tak ada ilmu, dak belajar. Gitulah. Tegar sekali. Tu imam kerah lagi sujud. Dia tak puas hati pengantin. Ustaz malam cakap tegar beberapa kali. Dia tegar pula kali kedua. Subhanallah. Kuat pula tu, gema masjid.
Nah, ayah mertua je sujud dah. Natang sungguh nantu aku. Dah nantu ke kambing tu? Lepas tu cari menantu lelaki, ingat Cari menantu lelaki, cari hak jaga solat, hak reti agama serba sikit. Dak syarat ulama, dak syarat tok guru. Hak jaga solat 5 waktu, nak cari menantu lelaki, menantu puang tu tak apalah. Menantu lelaki hak nak bimbing anak puang kita tu, cari hak jaga solat, hak reti hak pandai agama serba sedikit. Dak syarat ulama, dak syarat tu. Dia boleh bab semayang dia pandai sikit, bab zakat dia pandai sikit, bab puasa dia pandai sikit. Cari hak gitu buat menantu. Biar dak kaya pun. Nah, boleh dah? Nak cari mana ustaz orang itu payah dah nak jumpa. Payah benda saya pun kosong lagi 3 nak. Dan lagi kelang nak. Tapi tu waktu dok gurau tu serius tu nak. Nak. Boleh bagi belaka tiap-tiap bulan nak. Baik. Dah. Dah cari hak jaga solat erti agama gitulah. Dah. Jadi pengantin tadi tegur 2 kali tok imam dok bangun lagi. Dok puas hati pengantin tegur pula kali ketiga. Nah, subhanallah. Ayah mertua dia kepanasan, bangun terajang terus atas muka. Pitang terus pagi tu. Dah, nampak kelakar, nampak lawak, nampak jok. Tapi kalau jadi kat kita malu. Malu lah. Malu ni masuk pada kata hadis. Jadi kamu salah satu dari 3 golongan, jadi ulama atau murid pada ulama atau orang yang mari dengar ilmu agama, jangan jadi yang keempat. Kalau jadi juga kamu akan binasa. Binasa ni masuk pada kata hadis, malu ni masuk pada kata hadis, kamu akan binasa. Jadi mudah-mudahan apa kita dengar dapat manfaat pada kita. Kalau tidak banyak sedikit dapat kita ilmu. Natijah kesimpulannya tuan-tuan puan-puan, termasuk diri saya dan ahli keluarga kita, pastikan kita jadi salah satu dari 3 golongan. Kita jadi ulama, kalau tak mampu jadi ulama, jadi murid pada ulama. Kalau tak mampu jadi murid pada ulama, jadi macam malang ni istiqamah sampai mati, jadi orang-orang yang mari dengar ilmu agama. Jangan sekali-kali dengan rela hati dan berterusan sedangkan kita jahil, kita jadi golongan yang keempat. Kalau jadi juga Nabi sendiri janji kamu akan binasa.